Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata apabila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sesampainya Nabi di Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di Madinah apabila tiba 10 Muharram, mereka puasa. Special. Contohnya kata 10 Muharram ini bukan sahaja special kepada kita orang Islam, bahkan hari special yang di-share oleh semua orang. Hari Ashura, hari 10 Muharram ini adalah hari istimewa kepada semua. Kafir Quraisy pun kata 10 Muharram ini istimewa, mereka puasa. Yahudi pun kata 10 Muharram ini hari istimewa, mereka puasa. Demikian hal dengan Nasara, orang Nasrani. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, fawajad al-yahud yasumuna yauma Ashura. Bila Nabi sampai di Madinah, tengok-tengok orang Yahudi di Madinah tunggu 10 Muharram depa puasa. Fasu'ilu an dhalik. Maka Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi Madinah ini. Nabi tanya depa. Nabi kata apa istimewa Ashura, apa istimewa 10 Muharram kepada orang-orang Yahudi, kepada hampa semua ni, apa istimewa dia? Faqalu, jawab orang-orang Yahudi, hadzal yawm allazi azhara Allahu fihi Musa wa bani Israel ala Fir'aun. Dia berkata 10 Muharram ini hari istimewa kami. Kami Bani Israel. Kami ini keturunan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa Bani Israel. Dan pada 10 Muharram, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenaligan dengan Firaun. Kan Firaun hambat Nabi Musa pergi sampai di pesisir pantai Laut Merah. Allah perintahkan suruh Nabi Musa pukul Laut Merah dengan tongkat dia. Laut terbelah dua. Nabi Musa lintah dengan orang-orang yang ikut dia. Firaun ikut ke belakang. Bila Nabi Musa sampai balik sana, Allah cantum balik laut. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Maka oleh kerana 10 Muharram itu hari Nabi Allah Musa alaihi salam dan Bani Israel diselamatkan daripada ancaman Firaun. Kata orang Yahudi, fanahnu nasumuh, maka kami puasa pada hari itu sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih kami pada Tuhan. Pasal Tuhan selamatkan kami daripada kezaliman Firaun. Ta'ziman lahu. Orang Yahudi kata itu sebagai tanda kami ta'zim, kami membesarkan anugerah yang Allah bagi kepada kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Oh, Nabi kata kalau macam tu, kami lebih berhak meraihkan selamat Musa itu daripada hampa. Kalau hampa semata-mata Bani Israel sama keturunan dengan Nabi Musa, kami orang Islam, Nabi Musa itu Nabi kami. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hampa puasa Ashura, hampa puasa 10 Muharram ini kerana hampa nak merayakan, hampa nak meraihkan selamatnya Nabi Musa daripada ancaman Firaun, Nabi Muhammad kata nahnu aula bi Musa minkum. Kami ni lebih utama lagi kena muliakan Musa daripada hampa. Fa'amara bisawmih, maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah teruskan puasa Ashura. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, kata dia apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Nabi puasa Ashura, bahkan Nabi suruh sahabat-sahabat puasa Ashura. Qalu, sahabat Nabi sudah tanya Nabi, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Sahabat sudah tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, ni 10 Muharram ini, hari Ashura ini, Tuhan tahu ke tak tahu, ini hari orang Yahudi dan orang Nasrani membesarkan sambutan mereka. Sahabat Nabi, mereka kut Nabi tak tahu. Kan? Sama macam kita lah ni, kadang-kadang kita ada teringat juga, ustaz ni tak tahu pun. Kan? Kadang-kadang kita ada juga, ustaz ni tak tahu ni. Jangan dulu. Kan? Lagi teruk ada di kalangan kita hari ni, kita pergi kata apa? Ni benda ni Yusuf Qaradawi tak tahu pun.
Teruk lagi. Itu lagi teruk. Kan? Lagi teruk daripada tu. Ada orang hari ni kata apa? Dia kata ingat Imam Syafi'i tak jumpa aku hadis ni. Lagi teruk. Maksudnya manusia ni dia tak boleh lari benda ni. Tak boleh lari daripada perasaan rasa dia tahu orang lain tak tahu. Sebahagian sahabat Nabi, dia pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azimuhul yahud wan nasara. Dia berkata, ya Rasulullah, Tuan tahu tak, ni Ashura ni yang kita duk turut puasa sama macam Yahudi, macam apa ni, Tuan tahu tak, mereka ni, mereka puasa pasal mereka membesarkan hari tu. Mereka ada cerita dengan hari tu. Ni kita pergi duk puasa sama ni tak apa ke? Kita pergi serupa dengan mereka ni tak apa ke? Macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. Nabi bila nampak di kalangan sahabat ni ada yang pergi jadi raplah. Dia duk berasa, tak apa ke kita buat serupa macam Yahudi ni, tak apa ke? Nabi duk nampak benda ni nak jadi leceh, duk jadi raplah ni. Nabi jawab, Nabi kata lah ni macam ni lah. Kalaulah sekiranya tahun depan aku masih ada lagi. Kalaulah tahun depan aku masih hidup lagi. Nabi kata insya-Allah tahun depan aku puasa 9 dan 10 Muharram. Pasal apa? Pasal nak bagi hilang serabut tu. Pasal apa? Pasal nak bagi menyalahi amalan orang Yahudi. Yahudi puasa 10 saja. Jadi kalau kita pun puasa 10 saja, nampak macam ada tasyabuh, orang Arab kata. Tasyabuh. Maksudnya nampak ada keserupaan amalan kita dengan Yahudi. Jadi sebahagian sahabat ni duk lemah perut. Tak apa kan ni kita pergi buat sama macam mana Yahudi buat. Nabi bila tengok macam tu, Nabi nak clear the air. Orang putih kata, dia nak clear the air. Dia tak mau benda ni jadi macam-macam. Nabi beritahu. Nabi kata, insya-Allah, Nabi kata, kalau next year aku masih hidup, aku akan puasa Yaumut Tasi', hari 9 Muharram. Jadi, bila buat 9 dengan 10, tak serupa Yahudi. Yahudi 10 sahaja. Jadi, tujuan puasa Tasu'a macam hari ini. Tujuan dia ialah apa? Nak membezakan kita dengan orang Yahudi. Itu saja. Jadi kalau orang tanya, Allahu Akbar, Ustaz, saya pun tak tahu kata ada puasa Tasu'ah. Saya duk ingat ku Ashura saja. Saya hari ni tak puasa. Saya duk ingat esok baru nak puasa. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Habis tu kalau saya puasa esok saja, takkah saya jadi macam mana orang Yahudi juga? Kalau nak khilaf daripada Yahudi, esok dah lusa. Kita kembang 2 hari itu supaya menyalahi daripada amalan Yahudi. Dia kata, Ustaz, kalau tekat sehari esok tak apa ke? Nampak nakai. Yang duk buat kalut, kata buat terlupa, rupanya nakai. Dan saya hari Jumaat ni payah saya kalau puasa apa lagu tu. Kalau saya buat esok saja jadi tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah apa. Kalau esok pun saya tak dah buat macam mana, yang ni ambil tiang ni bagi tiang belakang dia. Maknanya apa? Kalau esok saja pun boleh juga. Tak ada salah apa. Balik kepada asas benda ni apa dia? Benda ni sunat, bukannya fardu. Buat itu lebih baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak simpulkan. Yang pertama, kalaulah sekiranya orang kafir Quraisy, orang kafir Yahudi pun boleh puasa Ashura, kalau kita tak boleh, habis kita. Kesimpulan yang pertama. Kalau kafir Quraisy yang tentu dah masuk neraka, mereka pun boleh duk tunggu-tunggu hari 10 Muharram kerana nak puasa. Dan kalaulah Yahudi duk tunggu-tunggu hari 10 Muharram kerana nak puasa atas sebab masing-masing, kita orang Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaq terang-terang tentang fadilat puasa Ashura, tak puasa, habis kita. Allahu Akbar. Apalah kita ni di depan Allah Subhanahu wa taala esok. Cumanya apa yang kita nak tahu ialah apakah fadilat yang dikatakan puasa Ashura ataupun puasa 10 Muharram itu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari ada orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tuan-tuan, tanya ni dia ada cara. Dia ada adab dia. Kadang-kadang kita nak tanya, tapi cara kita tanya tu tak kena.
Benda ni jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi. Satu hari orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tak tahu macam mana cara dia tanya. Qala, kata Abu Qatadah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi marah. Makna tanya tu tak kena. Cara tanya tu, perkataan dia guna ke, ayat dia ke, mimik muka dia ke, tak tahu macam mana, tapi pertanyaan sahabat ni kepada Nabi mengundang marah Nabi. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi nampak marah dengan pertanyaan itu. Faqala Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar tu ada. Umar bila tengok benda ni nampak naik di tak elok, Umar kata, radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Umar nak cool balik Nabi, nak hilangkan marah Nabi. Bila nampak Nabi macam nak marah daripada soalan apa tak tahu tadi ni, hadis tak cerita, tapi cara tanya tu tak kena, maka jadi marah Nabi ni. Umar bila nampak Nabi marah ni, takut mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka sangat sensitif dengan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni sangat observant, mereka sangat melihat riak muka Nabi ni. Suka Nabi mereka boleh tahu, marah Nabi mereka boleh tahu. Nabi tak payah marah, bunyi sorak, ayat muka Nabi tu sahabat tahu kata Nabi marah. Maknanya should be something wrong somewhere. Kawan tadi ni, Syekh Paku Longgang ni, cara dia tanya ke, apa benda yang dia tanya ke, tak kena. Macamlah saya duk mengajar ni, saya tak apalah, tapi contoh mengajar ni, ada satu orang pandai, Ustaz, dah Ustaz baca balik lagi sekali hadis tadi, bahasa lagu baris tak betul. Zaman saya duk kerja di Limbung Tebai dulu, di pondok yang Datuk Haji Saleh Haji Ahmad, adik Datuk Mufti Pulau Pinang, kita duduk lah ni, pondok Sungai Bakar. Mereka ada buat ijtima' zaman saya duduk tu lah, tahun 80-an. Saya ada satu slot mengajak kitab fiqh Matla' al-Badrain. Slot saya lepas asar, lepas maghrib, Tok Guru Haji Mat Saman Kati, Allah yarham. Jadi saya lepas asar, saya tunggulah slot dia lepas maghrib, ikuti kuliah dia. Ada satu sahabat duk mengaji ni, macam saya kata tak salah, dia mengaji kitab tu dekat ustaz mana ke. Jadi bila ustaz tu baca, dia duk dhabit kitab tu, dia duk berbaris ke apa ke. Hari tu Tok Guru Haji Mat Saman Kati mengajar, baca tak sama macam baris dia buat. Ni haduk kena marah dengan Nabi ni lah. Tok Ustaz. Sorry mata lodeh bawah tu. Ustaz. Dia kata, cuba baca sekali lagi baris itu tadi. Hamba Allah tu Tok Guru Haji Mat Saman Kati. Kitab yang dia baca tu pula, kitab tu dia yang tulis. Allah. Aduh, dengar pun takut. Kitab yang dia baca tu, kitab tu dia tulis. Hang. Boleh. Allahu Akbar. Bila dia kata lagu tu, ada atas surau pondok tu, semua duk tahu dah ni saat lagi satu bom nanti meletup. Allah yarham, Tok Guru Haji Mat Saman Kati, dia sengap. Dia tak jawab, dia tak apa, sengap. Hamba Allah ni ulang lagi. Dia kata, boleh tak ulang lagi sekali ni? Dia jerkah. Dia kata, yang tapi turunlah ni. Dia perambat tu, yang tapi turunlah ni. Dia duk cangak. Yang tapi turunlah ni. Lagi tak turun, dia duk kata, yang tapi turunlah ni. Dia papi pegang dia, kata, hang nak turun kan, kami nak cempung hang ni pak keluar. Nampak tuan? Nak abang kata cara tu. Nabi SAW pernah kena. Faghadiban Nabi SAW, nampak marah. Umar tengok dia minta, ya Allah, janganlah bagi jadi tak elok. Terus dia kata, radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kami redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan engkau wahai Muhammad sebagai Nabi utusan Allah kepada kami. Nabi bila dengar yang tu, turun balik. Bila dah turun, barulah satu orang tanya lagi Nabi. Sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tanya sikit tentang puasa hari Isnin.
adakah di sana ada puasa hari Isnin? Dan pasal apa puasa hari Isnin tu? Nabi jawab. Nabi kata hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Nabi kata begitu. Dan Nabi juga wafat hari Isnin. Sebahagian ulama ambil faham umum hadis ini. Boleh tak boleh kalau satu orang tu sempena hari dia dilahirkan dia puasa. Sebahagian ulama buat keluar benda ni sebagai perbincangan hadis. Jawab sebahagian ulama yang lain, boleh sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Puasa ni ibadat. Sebagai tanda syukur kepada Allah, dia puasa. Tak apa. Anak dia dapat keputusan cantik dalam SPM, dalam apa. Boleh tak boleh? Mak ni seronok-seronok ni nak express rasa syukur dia kepada Allah. Dia dapat result anak dia hari ni cantik, esok dia puasa. Boleh tak boleh? Ulama yang berpegang kepada umum hadis ini, dia kata boleh. Pasal apa? Puasa itu sebagai satu ekspresi syukur atas nikmat yang Allah bagi. Bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ni puasa hari Senin. Nabi kata, itu hari wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Bahkan Nabi kata, hari itu bu'ithtu au unzila alayya fihi. Hari Isnin juga adalah hari aku mula terima wahyu. Aku dibangkitkan sebagai Nabi. Itu istimewa hari Isnin. Sebab tuan-tuan, kalau kita baca hadis dalam hadis Bukhari, cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq, dia sakit. Sakit nak wafat. Aisyah anak dia, isteri Nabi, mai di rumah. Dia tanya Aisyah anak dia. Dia kata, hari ni hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Hari Isnin ayah. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi hari itu wafat hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Nabi wafat hari Isnin. Terus Abu Bakar kata apa? Aku harap aku wafat di antara siang dan sebelum malam ini. Sayang dia kepada Nabi itu. Dia kalau boleh, dia nak sama hari dengan Nabi wafat dia. Tuan-tuan, macam mana kita nak explain, macam mana kita nak cerita sayang sahabat ni? Daripada hadis yang berbagai-bagai kita baca ni, tak tercerita tuan-tuan. Sayang mereka kepada Nabi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sahabat tanya Nabi, macam mana puasa hari Senin? Nabi kata, hari Senin hari aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari Quran turun kepada aku. Hari Isnin adalah hari aku dilantik menjadi Nabi. Kemudian Nabi continue lagi. Nabi kata, demikianlah juga dengan puasa 3 hari sebulan. Dalam sebulan, kita tangkap 3 hari. Tak kira kita ambil Isnin, Khamis, ataupun kita ambil Isnin, dalam sebulan tu, ataupun kita ambil Khamis, ataupun kita ambil Ayyamul Bid, hari yang tengah bulan. Tak kira. Dalam sebulan, kita tangkap 3 hari untuk puasa. Siapa yang buat macam tu, kata Nabi SAW, sama macam dia ni puasa sepanjang tahun. Dan demikian juga Nabi kata, kita puasa Ramadan, duk tunggu ni, bila pula nak main Ramadan lagi sekali. Siapa yang puasa Ramadan ni, duk tunggu Ramadan lagi satu nak main. Dia umpama orang yang puasa hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, puasa hari Arafah ni pula apa benda? Macam mana? Apa fadilat dia? Nabi kata, siapa puasa hari Arafah, tuan-tuan, ingat bahasa hadis tidak sebut puasa 9 Zulhijjah. Puasa Ashura dia sebut puasa Ashura 10. Tapi untuk puasa Arafah dia tidak sebut puasa 9. Nabi sebut puasa Arafah. Maksudnya apa? Arafah di mana? Arafah di Saudi. Pada hari orang wukuf, pada hari itu kita puasa. Fadilat puasa hari orang wukuf di Arafah, kita puasa. Fadilat dia apa dia? Diampunkan dosa dia, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosa dia tahun hak lepas dengan tahun hak nak mai. 2 tahun dijanjikan keampunan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Jangan ingat dosa kecil tak ada apa. Banyak tuan-tuan. Dosa kecil kita cukup banyak. Benda-benda ni yang akan mengkifaratkan, yang akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wasu'ila an saumi yaumi Ashura. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, puasa Ashura ni pula apa fadilat dia? Faqala Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyah. Diampunkan dosa tahun yang lepas.
Jadi kalau esok Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita umur untuk hidup pada esok hari, tuan-tuan, saya pesan diri saya, tuan-tuan, kita puasalah esok. Pasal apa? Lepas peluang ni sangat rugi kita.